Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini saya akan membentangkan rancangan perniagaan bagi perniagaan Diasox. Sebelum tu saya akan perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Nur Dalila binti Nur Syam. Nombor kad matrik saya adalah 18DEV 21F1008. Jadi, saya akan mulakan pembentangan saya dengan pengenalan perniagaan. Pada asasnya, perniagaan kami mula ditubuhkan pada bulan April 2022 yang merupakan berbentuk perkongsian seramai 4 orang termasuk saya sendiri. Jadi perniagaan ini merupakan perniagaan berasaskan alas kaki ataupun stocking yang lebih ringkasnya. Jualan yang kami lakukan adalah mengikut trend dan permintaan setiap tahun. Kami melakukan jualan di kawasan Blok 4 Perempuan Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin. Stocking kami mempunyai kepelbagaian warna termasuklah warna biru, purple dan sebagainya. Mengikut pada rancangan perniagaan kami, pelanggan kami ini terdiri daripada pelajar-pelajar di dalam PTSS. Sebanyak 200 pasang stocking dijual dalam masa sebulan. Modal perniagaan kami adalah RM25,000 dan kami menggunakan bahan yang berkualiti tinggi bagi meningkatkan jualan dan memenuhi kehendak pelanggan. Seterusnya, saya akan masuk kepada tujuan rancangan perniagaan. Kami telah melakukan permohonan kepada Perbadanan Usahawan Nasional Berhad iaitu PUNB bagi pembiayaan pinjaman perniagaan kami. Aspek-aspek yang terkandung di dalam tujuan rancangan perniagaan ini adalah seperti berikut. Sumber manusia, operasi, pemasaran dan kewangan. Kami telah memohon pembiayaan sebanyak RM60,000 bagi tempoh 5 tahun setengah. Kos pelaburan bagi perniagaan kami adalah sebanyak RM85,000. Sumbangan modal dari setiap rakan kongsi kami adalah sebanyak RM25,000 dan pembiayaan yang kami mohon adalah sebanyak RM60,000. Antara tujuan pembiayaan ini adalah untuk membeli aset tetap, menaik taraf premis dan sebagai modal pusingan. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya akan membentangkan tentang latar belakang perniagaan. Nama perniagaan kami ialah Diasox. Nama ini dipilih sempena nama kami berempat, iaitu Dalila, Era, Ain dan juga Sofia. Sox itu kerana produk utama kami ialah stocking. Kami beralamat di B41.8 Kamsis Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin, Pauh Putra, Perlis. Untuk membuat sebarang pembelian dan pertanyaan, boleh hubungi di nombor 019-256-7101. Alamat email kami pula ialah isellyobuy@gmail.com. Jenis perniagaan kami ialah perkongsian. Aktiviti perniagaan kami pula menjual stocking dengan pelbagai rekaan yang menarik. Kami menggunakan Bank Islam Malaysia Berhad. Sebarang transaksi perlulah melalui bank tersebut. Pelanggan boleh membuat pembayaran secara online pada nombor akaun 020840206008 Jumlah modal kami ialah RM400 dan sumbangan rakan kongsi setiap seorang ialah berjumlah 100. Seterusnya, rakan kongsi. Pertama ialah Nur Syakira binti Syahidat yang berjawatan pengurus operasi. Bahagian modalnya sebanyak 25% dan sumbangan modalnya berjumlah RM100. Seterusnya, Nur Sofia binti Nur Zaha sebagai pemasaran. Bahagian modalnya sebanyak 25% dan sumbangan modalnya berjumlah RM100. Seterusnya, Nur Dalilah binti Nur Syam. Bahagian modalnya sebanyak 25% juga dan sumbangan modalnya sebanyak RM100. Dan akhir sekali ialah Nurul Ain Ashira binti Azmi.
memegang jawatan sebagai keuangan dan bahagian modalnya sebanyak 25% serta sumbangan modalnya sebanyak RM100. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Nama saya Nurul N. Ashira binti Azmi, nombor matrik 18 TEV 21F1028. Saya akan membentangkan tentang strategi perniagaan. Strategi perniagaan. Perniagaan telah menggariskan beberapa strategi agar kekal berdaya saing dan terus mampan pada masa hadapan. Perkara tersebut dijelaskan melalui pembentukan visi, misi dan objektif yang dibangunkan oleh perniagaan. Ketiga-tiga strategi tersebut adalah seperti berikut. Visi perniagaan memenuhi keperluan gaya hidup baru yang lebih sihat secara efisien. Misi perniagaan pula, dua misi telah dibangunkan bagi menjayakan visi perniagaan. Misi tersebut adalah: pertama, menyediakan khidmat yang terkini dengan lebih efisien demi kepuasan pelanggan. Yang kedua, menjadi pusat santi kepada segala keperluan gaya hidup secara hidup seharian. Objektif perniagaan. Dua objektif telah digariskan dalam memastikan kejayaan pencapaian misi perniagaan ini. Objektif tersebut merangkumi: pertama, memenuhi keperluan orang ramai yang sentiasa sibuk dan tiada masa yang banyak. Kedua, menyediakan stok yang mencukupi supaya pelanggan tidak menunggu lama untuk stokin di stok semula. Segala fokus perniagaan membabitkan perancangan aktiviti dan program yang akan diselaraskan dengan objektif yang telah ditetapkan. Semua hal tersebut penting dalam menjayakan misi dan visi yang telah digariskan oleh perniagaan tersebut. Maklumat perniagaan. Beberapa maklumat penting berkaitan perniagaan ditunjukkan dalam jadual di bawah bagi memudahkan pemahaman yang pantas dan ringkas. Pembaca dapat beroleh gambaran umum berkenaan perniagaan Diasok yang akan mula bertapak dan menyediakan perkhidmatannya di negeri Perlis. Carta organisasi. Carta organisasi menunjukkan hierarki, hubungan atau fungsi sesebuah jawatan ditubuhkan. Carta organisasi juga adalah alat maklumat dan pentadbiran. Berikut adalah carta organisasi syarikat Diasok. Pengurus dan operasi Nur Dalila binti Nur Syam, 18 TEV 21F1008. Kedua, sumber manusia Nurul Sofia binti Nur Azhar, 18 TEV 21F1030. Pemasaran pula Nurul N. Ashira binti Azmi, 18 TEV 21F1028. Yang terakhir, kewangan Nur Syakira binti Nur Syahidan, 18 TEV 21F1026. Carta organisasi perniagaan merupakan susunan hubungan antara setiap bahagian dan fungsi yang ada pada sebuah syarikat perniagaan. Antara tugas tersebut adalah sumber manusia, pengurus operasi, pengurus pemasaran dan pengurus kewangan. Ia dibahagikan mengikut bahagian dan fungsi supaya setiap ahli di dalam sebuah syarikat mengetahui kedudukan, tanggungjawab dan spesifikasi tugas masing-masing. Disebabkan oleh syarikat ini baru terbina dan baru memulakan operasi, maka hanya beberapa jawatan penting sahaja yang baru ditubuhkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Syakira binti Syahidan, nombor matrik 18 TEV 21S1026. Saya akan membincangkan tentang analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan. Mempunyai produk yang unik. Hal ini kerana kami menjual produk stokin yang mempunyai pelbagai pilihan warna yang jarang berada di pasaran, dan kami menjual stokin yang mempunyai corak yang cantik dan trend pada zaman sekarang. Seterusnya, kami memberi layanan istimewa terhadap pelanggan. Kami sentiasa memberi layanan yang baik dan sopan terhadap pelanggan supaya pelanggan merasa selesa dan berpuas hati terhadap servis kami. Seterusnya, kami mempunyai pekerja yang berdisiplin. Kami mempunyai pekerja yang berdisiplin dan jujur dalam melakukan pekerjaan. Kami sentiasa melakukan aktiviti promosi berlaman sosial seperti Instagram, WhatsApp dan Facebook untuk menunjukkan bahawa kami masih melakukan jualan seperti biasa dan mempunyai stok untuk mereka memilih.
Yang kedua, kelemahan. Kami mempunyai kurang pengalaman dalam aktiviti perniagaan kerana ini merupakan kali pertama kami menubuh dan menjalankan aktiviti perniagaan. Bagaimanapun, kami akan cuba sedaya upaya untuk belajar memajukan perniagaan kami. Terlalu fokus terhadap perkara yang kecil. Contohnya, kami terlalu fokus terhadap beberapa kuantiti pengambilan stokin tanpa mengira masalah lain yang akan berlaku. Yang ketiga, peluang. Permintaan pasaran selalu ada dan trend produk yang terus berkembang. Aktiviti media sosial memudahkan promosi dan interaksi antara pelanggan. Mempunyai produk yang berkualiti dengan harga yang berpatutan. Banyak pilihan kategori sehingga baik penjual atau pembeli dapat dengan mudah mencari produk yang diinginkan. Akhir sekali, ancaman. Berlakunya penipuan. Berkemungkinan akan berlakunya penipuan dalam melakukan transaksi. Banyak reseller yang menjual produk serupa secara dalam talian. Kompetitor cepat melakukan inovasi produk dan pemasaran. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.